Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa qudwatina Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Imam, muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita sambung pada malam ini bermula ayat 141 surah Asy-Syu'ara. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kazzabat Thamudul mursalin إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون
وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون صدق الله العظيم. Kita mulakan pada malam ini kisah perjuangan seorang lagi Rasul, Nabi Saleh alaihi salam, di mana Nabi Saleh alaihi salam diutus Allah kepada kaum Thamud, satu kaum yang memiliki kemajuan dan teknologi yang hebat, yang akan kita baca dan lihat. Ayatnya saya dah baca tadi. InsyaAllah sampai cukup masa kita lihat. Kaum yang menetap di sebuah kawasan di utara Madinah, disebut dengan lembah Al-Qura, Wadil Qura, juga disebut dengan Madain Saleh, juga disebut dengan Al-Hijr. Tiga di situ, semuanya tempat yang sama. Utara Madinah sekitar 90 kilometer begitu atas sana. Dan kawasan yang nanti kita akan lihat, ada hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang perkampungan itu. Nanti sampai masa insya-Allah kita lihat hadis itu. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memulakan ayat ini bukan memperkenalkan Nabi Saleh terlebih dahulu, tapi memperkenalkan kepada kita akan puak Thamud, dan Allah sebut dengan kadzabat. Allah sebut terus kejahatan mereka. Nabi Saleh datang kemudian ayatnya. Allah sebut terlebih dahulu, kadzabat Thamudul mursalin, telah mendustakan Thamud. Disebut sifat buruk mereka terlebih dahulu. Bagaimana inilah pengajaran betapa bencinya Allah kepada kejahatan pendustaan terhadap agama ini, terhadap seruan Islam ini, didustai, dibuat macam-macam, disenda-guraukan. Allah tak suka. Sama dengan marah murkanya Allah bila mana ada surah-surah di dalam Al-Quran Allah mulakan dengan celaka. Allah ni pengasih, penyayang muslimin muslim.
Tapi ada surah start tu celaka selalu. Itulah surah Al-Mutaffifin dan surah Al-Humazah. Wailul lil mutaffifin. Celaka kata Allah. Start tu celaka selalu. Kepada siapa kecelakaan, kebinasaan itu? Lil mutaffifin. Kepada mereka yang suka mengurangkan timbangan. Allah warning para peniaga. 1 kilogram bersamaan 1000 gram. Ditimbangnya 990 gram. 10 gram dia sapu. Itu khianat. Wa idza talu 'alan nasi yastawfun. Bila dia ambil daripada orang lain, kata Allah, yastawfun. Dia tidak cukup. Yastawfun. Wafa, makna sempurna. Kalau sekilo, 1000 gram. Mau 1000 gram. Tapi wa idza kaluhum awazanuhum yukhsirun. Bila dia timbang untuk orang lain, dikurangkan. Marah Allah. Sebab mengambil hak orang, mengurangi hak orang adalah satu pengkhianatan. Kalau itu hak dia bagi itu hak dia. Jangan kamu rampas, jangan kamu ambil, kerana Allah melaknat, mengutuk, membenci orang yang mengambil hak orang lain. Ada yang wailun duduk di tengah-tengah surah. Allah ulang 10 kali. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Celakalah mereka yang mendustakan hari kebangkitan. Yang ni Allah letak di tengah-tengah surah. Dan Allah ulang 10 kali. Itulah surah Al-Mursalat. Surah terakhir bagi juzuk 29. Dan mengikut mufassirin, surah Al-Mursalat juga surah terakhir yang Rasulullah baca ketika Rasulullah menjadi imam dalam solat jaharnya sebelum Rasulullah jatuh sakit. Pas sakit tu Nabi tak jadi imam dah. Maka ada riwayat menyebut surah last Nabi baca secara jahar dalam solat maghrib, kalau tak silap saya, ialah surah Al-Mursalat. Lepas tu Nabi jatuh sakit. Tuan-tuan muslimat, Allah mulakan dengan kadzabat Thamud. Puak Thamud pendusta. Mereka membohongi Rasul mereka yang diutus kepada mereka. Kemudian barulah Allah sebut, idh qala lahum akhuhum salihun ala tattaqun. Seperti mana biasa seruan para nabi, para rasul adalah mengajak manusia untuk bertakwa kepada Allah,
untuk takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gerun, risau, takut, takwa, apa saja bubuhlah. Apatah lagi yang pernah disabdakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ni hadis ni cukup takut kita. Saya tak ingat dia punya matan, tapi mafhum ingat. Nabi kata orang beriman ni, orang mukmin ni, dia mesti berada pada dua jenis ketakutan, pada dua jenis kebimbangan, kata Nabi. Iaitulah bimbang fil madhi. Bimbang apa? Pertama Nabi sebut, bimbang start kita ni mukallaf, start kita ni baligh, ditaklifkan dengan peribadatan, dicatat semua amalan, sampailah umur kita malam ni. Nabi kata orang beriman mesti ada rasa bimbang takut. Yang madhi, yang lepas ni, yang dia dah cross zaman. Apakah amalannya diterima Allah? Ya Allah, tuan-tuan, takut tuan-tuan muslimat. Apakah dosanya diampun Allah? Ni Nabi aja. Walaupun kita disuruh menyangka baik kepada Allah, benar. Tidakkah hadis kudusi Allah kata, aku ini senantiasa, aku bersama sangkaan hamba-Ku. Macam mana kita sangka pada Allah? Kita berdoa, kita sangka yakin terima, insya-Allah Allah terima. Kita minta ampun, kita tahu Allah ini Ghafur, Allah ini At-Tawwab, benar. Allah ini Ar-Rahim. Kita minta ampun, kita yakin Allah ampun dosa kita. Itu diajar dalam hadis kudusi. Aku sentiasa dengan sangkaan hamba. Benar. Tetapi Nabi ajar kegerunan, kerisauan. Sampailah malam ni, start kita balik umur 13, katalah begitu lelaki ni. Lah umur dah 60, 47 tahun punya ibadah. Takut tuan-tuan kalau Allah reject, kalau Allah tak terima, dosa yang Allah tak nak ampun. Sebab yaghfiru liman yasha, dia ampun siapa dia ndak, itu hak dia. Wa yu'adzibu man yasha, dia nak azab siapa dia azab, itu hak dia. Risau tuan-tuan muslimat. Dan kerisauan kamu yang kedua, kata Nabi, mustaqbal, yang ke depan. Kamu tak tahu yang ke depan ni, umur kamu bila nak habis. Kamu tak tahu yang ke depan ni, ujian-ujian cabaran nak datang, kamu tak tahu. Kamu kena ada perasaan itu, kata Nabi. Gerun, risau, takut yang lepas, semoga Allah terima. Bimbang yang ke depan, semoga baik-baik sahaja. Itu Nabi ajar. Maka seruan para Rasul tak pernah berubah.
Iaitulah kamu mestilah berada di atas dasar fattaqullaha wa ati'un. Kamu takut kepada Allah, kamu bertakwa kepada Allah, tak kira apa levelnya, pemimpin negara kah, petani di sawah bendang kah, semuanya dituntut untuk bertakwa kepada Allah dan ati'un, menjadi manusia yang ikut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah hidup, bertakwa dan ikut para rasul. Sebab itulah tengok bila Allah cerita, bila 3 orang, kalau baca surah Yasin kan, lalu kita baca start ayat 13 tu, wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idza ja'ahal mursalun. Kita start baca bila 3 orang utusan. Mula-mula Allah kirim dua orang, fakadzabuhuma, 2 orang utusan. Ada kata Rasul sungguh, sebab Rasul 313, wajib tahu 25. So ada kata baki 25 itulah Rasul tu. Ada pula kata Hawariyun, pengikut Nabi Isa. Tak kisahlah. Tapi tengok kaedah Al-Quran. Allah cerita dengan kisah itu, fa'azzazna bithalith faqalu inna ilaikum mursal. Tak cukup 2, Allah hantar nombor 3, dikuatkan dengan nombor 3. Apa yang saya nak ajak tuan-tuan muslimat fikir ialah, apabila Allah memulakan ayat 13 surah Yasin itu, Allah mulakan dengan wadrib. Orang mengaji Arab dia faham. Wadrib. Banyak dalam Quran ayat mula dengan wadrib. Wadrib lahum mathalar rajulaini ja'alna li ahadihima, yang kita baca dalam suratul Kahf, kisah pemilik 2 kebun. Allah mulakan ayat 13 Yasin, Allah sebut dengan wadrib. Kalau terjemah dalam kitab-kitab dengan tidak membahaskan deep insight kepada bahasa Arab, maka apa yang diterjemahkan? Buatlah, kemukakanlah wahai Muhammad satu perumpamaan. Begitu. Wadrib dia jadi perumpamaan. Itu terjemah. Di sudut bahasa Arab, wadrib dari kalimah daraba. Darabatu, darabna, tadribu, nadribu, darabat. Datanglah dia punya wazan dia, segala jenis dia punya, segalanya dalam kaedah Arab. Apa makna daraba? Lil huwa, untuk seorang lelaki. Daraba maknanya memukul, pukul. Dia lelaki telah memukul. Daraba. Daraba Zaidun. Daraba Muhammadun. Muhammad telah memukul. Dalam keadaan nak sebut apa? Daraba makna memukul. Makanya bila Allah sebut wadrib lahum, apa Allah nak ajar di sudut balaghahnya? Kita fahamkan bila pukul,
memukul, dia mesti beri kesan. Islam membenarkan suami memukul isterinya, tapi dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Kenapa? Untuk memberi kesan pada dia, menyadarkan dia, itu lagi senang faham, bahawa kamu telah buat kesalahan. Aku suami, aku ada hak untuk memukul engkau. So pukullah dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Kata Ibnu Abbas, ambil tuala good morning tu, gulung, debik belakang dia. Tu dah kira pukul dah. Tu kata Ibnu Abbas, bukan nak pergi rembat dengan rotan. Tak ada dia pasal. Itu menzalimi. Diajar begitu. Darabah. Pukul tu mesti ada kesan. Kita pukul anak kita, katalah tangkap dia di seokok. Contoh budak-budak lah ni. Kita pukul dia. Mesti ada kesan, menyadarkan dia. Maka bila Allah sebut wadrib lahum, maka cerita ni kedatangan Rasul, apa yang mereka seru, laksana memukul, mesti memberi kesan. Baik, itu dia mula dengan wadrib, daraba, pukul. Maka begitulah semua rasul-rasul, fattaqullaha wa ati'un, mesti beri kesan kepada kita. Bertakwalah kepada Allah dan ikutlah Rasul. Bila tak ikut, punah. Pandai-pandai buat hidup cara sendiri, punah. Kita mesti ikut para Rasul, terutama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tidak akan mampu untuk ikut semua yang Nabi tinggalkan, tetapi kaedah fiqh, hak mana wajib tu kita kena ikut. Hak yang sunat-sunat tu tak boleh ambil semua, jangan tinggal semua. Begitu. Hak mana mampu, hak wajib kenalah. Hak mana sunat-sunat Nabi ajar, sekadar mana kita mampu buat, jangan tinggal terus. Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Ambil satu dua yang sunat-sunat. Baik. Kemudian biasalah para rasul. Wa ma as'alukum alaihi min ajr. Ni kita dah bahas lepas. Bahawa para rasul, kami ni tak minta upah. Upah kami di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya dah bahas di awal perbahasan kisah Nabi Nuh dahulu tentang keharusan mengambil upah bagi orang yang mengajar Al-Quran, bagi yang mengajar agama, ada keharusan boleh mengambil upah. Itu saya dah bahas panjang, saya tidak mau ulang. Baik, sekarang kita masuk kepada apa dia intisari nasihat yang paling besar yang Nabi Saleh sampaikan. Pertama, atutrakuna fima hahuna aminin. Adakah kamu fikir bahawa kamu akan dibiarkan sentiasa bersenang-senang dalam nikmat-nikmat yang ada di dunia ini? Baik, kalau buka tafsir, kita jumpa antara yang dibahaskan, yang dimaksudkan oleh Nabi Saleh, atutrakuna fima hahuna aminin. Apakah kamu ingat kamu dibiarkan sentiasa bersenang-senang dengan nikmat-nikmat
dunia ini, kata mufassirin, antara makna besarnya ialah mereka seolah-olah tidak akan mati. Mereka tenggelam dalam kemewahan duniawi. Lalu mereka lupa bahawa kematian tanpa diundang. Kematian datang tanpa diminta. Tanpa kita coretkan di atas kertas. Apabila dia sampai, sampailah. Puak Samud tenggelam dalam kemewahan. Begitulah kita manusia. Tidak menyadari kematian itu semakin hampir. Kematian itu bila sampai waktunya. Asbab disusun oleh Allah. Tapi mati sampai masa mati. Kadang-kadang asbab itu tidak disukai oleh manusia. Tetapi kita diajar redha, bersyukur, menerima ketentuan Allah. Sehingga Nabi menyebut, ajaib sungguh aku tengok orang beriman. Bila dia diuji, dia bersabar. Bila dia dapat nikmat, dia bersyukur. Ajaib, Nabi kata. Tu kita. Asbab tu kita tak hendak. Kadang-kadang. Tapi redha itu mengatasi semuanya. Keimanan kepada qada dan qadar mengatasi perasaan kita yang kadang-kadang kita rasa tak patut berlaku. Contoh, bolehkah seorang isteri dan anak-anaknya, ini kisah yang berlaku di Kedah 2 bulan lepas. Ini cerita asbab yang kita kena redha. Bolehkah seorang isteri dan anak-anak dia menerima? Saya yakin mereka terima dengan baik. Tapi sebagai manusia, tentu ada sedikit perasaan itu. Kisah yang berlaku di negeri kita ini. Seorang yang bernama almarhum Sabri, pegawai pencen, pegawai keuangan Felkra, menetap di Mengkuang Tengah, kampung Mengkuang Tengah. Kalau kita sampai bulatan Parit Panjang, kalau saya nak pergi ke Baling, kuliah bulanan saya datang dari Kuala Ketil, sampai bulatan Parit Panjang, saya mesti ambil nombor 3. Nak pergi ke Kuala Pegang dan terus ke Baling. Kalau datang dari Sik Jenyang, tentulah ambil nombor 12. Tuan-tuan muslimat, bila kita lalu lepas bulatan tu, kita akan jumpa 3 kampung Mengkuang. Pertama, Mengkuang Hujung, signboard besar, bawa kereta lagi 10 minit. Mengkuang Tengah, bawa lagi kereta. Mengkuang Masjid. Lepas Mengkuang Masjid, naik atas bukit, ada Masjid Al-Fatih. Kalau terus simpang 3, kanan Pekan Kuala Pegang, kiri pergi ke Baling Jalan Timur Barat. Saya tiap-tiap bulan lalu situ. Kuliah di Kampung Landak, Baling. Sampai hari ni kuliah dah berbelas tahun. Siku landak pun aku tak pernah tengok. Yang ada kambing ada, tiap-tiap bulan makan. Landak tak ada lagi. Tuan-tuan,
almarhum Sabri. Ini cerita mati, jangan lupa dia nak sampai, dia sampai. Walaupun asbab pedih hati kita. Dia keluar, bawa kereta, dia keluar pada rumah apa pencen. Dia pula kata jemaah Qaryah dia mengkuang tengah seorang yang tidak pernah meninggalkan solat 5 waktu berjamaah di masjid. Allah, orang baik. Keluar, kutupi, colek dia, bawa dia pergi sik, dibakar kereta dia, dicolek dia, masuk dalam satu kereta oleh 2 lelaki, dua-dua Melayu, umur 28, umur 30. Dah bakar kereta disik, bawa pergi tepi sungai Padang Terang. Apa jadi? Diplaster mulut. Dia hidup. Dia hidup. Adik almarhum jiran saya di Bandar Laguna Merbuk, nama Jeffrey. Kita pun tak sanggup nak dengar cerita dia. Sedih. Tutup mulut dengan plaster, ikat tangan, ikat kaki, lempar dalam sungai Padang Terang. Tak boleh bayang bagaimana dia meronta sebab dia masih hidup. 3-4 hari lepas telah pun didakwa 2 lelaki ini di mahkamah di Alustar, tak silap saya, atas 302 kanun keseksaan kerana membunuh dan bicara penuh Januari 2025, dan mereka tidak dibenar ikat jamin. Kes bunuh. Dan tidak ada peguam yang hadir membela mereka. Tuan-tuan muslimat, isteri dia kata, jumpa baju pun jadilah, kata isteri dia. Tak ada, tak jumpa. Apatah lagi waktu tu Kedah tengah banjir baru-baru ni. Sungai Padang Terang pula sat besar, sat kecil, sat pasang, sat surut. Mana nak jumpa dah. Tu mati tuan-tuan. Asbab ni keluarga dia suka tak asbab tu? Saya yakin pedih hati. Hampa ambil ayah kami sampai anak-anak dia sebut dalam berita harian. Kami anak-anak tidak akan memaafkan si pembunuh itu sampai kiamat. Yang isteri pula jumpa baju jadilah. Allah, sedihnya kita baca. Tak ada. Pasukan penyelamat menghentikan search and rescue. Tak ada. Nak cari apa dah. Asbab yang itu. Tapi masa mati sampai. Itu dia. Matinya di sungai Padang Terang. Duduknya di Mengkuang Tengah. Di Kupang. Di Kuala Pegang. Nak sebut, itulah kita kena ingat tiap waktu, tiap detik, tiap saat, mati. Dunia, ambil. Jangan tak ambil. Ambil dunia. Tetapi diajar, biarlah dunia ini menjadi mazzara'ah, menjadi tempat ladang bercucuk tanam untuk akhirat. Nabi didik ajar, dunia jangan lempar. Allah pun ajar, ayat 201 Al-Baqarah, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Duk doa tiap-tiap lepas solat. Siapa suruh lempar dunia? Jangan. Nabi ajar dalam kitab Al-Jami'us Saghir, kitab hadis 4 jilid, pada jilid pertama karangan Al-Imam As-Suyuti rahimallahu ta'ala, dibawa suatu doa Nabi.
Antaranya Nabi berdoa sahih dalam kitab itu. Antara Nabi ajar doa, aslih li, Allahumma aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Allahu Akbar. Allah, Nabi ajar apa? Minta dekat Allah. Allahumma, hei Tuhan, wahai Tuhanku Allah, aslih li, tolong perbaiki, islah, tolong bagi elok, li, bagi aku, aslih li. Apa dia? Dunyaya. Tak bolehlah baca dunyayi. Tak kena di sudut Arab. Dunyaya. Tak boleh baca dunyayi. Tu do re mi. Dunyaya. Ya Allah, bagi eloklah untukku dunyaya, dunia aku. Kenapa? Allati fiha ma'ashi. Kerana di dunia itulah ma'ashi. Ma'ashi dari kalimah aish. Apa dia aish? Penghidupan. Situlah aku hidup. Di dunia itulah aku cari makan, ya Allah. Aku peniaga, bagi elok peniaga aku. Aku ke pejabat, bagi elok pejabat aku. Bagi elok. Ada peluang aku berusaha dan terus berusaha untuk dunia aku. Minta ke Allah. Abang saya umur 65. Abang saya Ustaz Salahuddin Nasir, duduk di Gombak, baru habis PhD. Umur 60 lebih buat PhD, baru habis. Alhamdulillah. Selesai. Doktor lepas ni kena pagi ni. Makna nak sebut, tak sah kita rasa, oh dunia ni ada peluang jalan. Ada peluang yang kita boleh ambil di dunia ni. Nabi ajar aslih li, bagi elok. Bukan suruh buang. Tapi ada batas. Ada had. Ada benda yang kita kena tahu halal haram. Sebab itulah hadis Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu. Jabir ni sahabat Nabi dalam perang Uhud. Dialah ketua pasukan pemanah di Jabal Rumah, di Bukit Pemanah. Jabir cerita, hadis sahih Imam Ahmad. Jabir cerita, satu hari kami berjalan-jalan dengan Rasulullah di pasar di Madinah. On the way pergi pasar, berjalan ramai-ramai dengan sahabat. Tiba-tiba tengah jalan kami bertemu dengan seekor bangkai kambing. Kambing tu warna hitam. Dalam riwayat yang lain, dia cacat. Kaki dia cacat, telinga dia kecil. Dan dia dah mati jadi bangkai. Tengok cara Nabi didik sahabat. Berhentilah kami, kata Jabir. Lalu Rasulullah pegang kambing. Nabi kata, siapa ndak kambing ni, saya bagi percuma. Free of charge. Sahabat jawab, ya Rasulullah, macam mana kami nak ambil walaupun percuma? Jijik kami tengok, dah jadi bangkai, dah mati, cacat pula, bangkai pula. Siapa ndak? Walau percuma tak mau, tak boleh makan bangkai, haram. Apa Nabi jawab? Ini cara Nabi didik sahabat. Ada kala Nabi minta sahabat guna akal, fikir.
Ada kala Nabi sebut terus qala Rasulullah bagian. Ada kala Nabi dia suruh kita guna akal. Dia beritahu sahabat, siapa ndak ni free aku bagi. Sahabat kata tak mau, jijik dah jadi bangkai, lepas tu cacat pula. Hina kita pandang, kata sahabat. Apa Nabi jawab? Allah Subhanahu wa ta'ala memandang dunia ini lebih hina daripada kamu pandang kambing. Tu cara Nabi tarbiyah sahabat. Itulah dunia yang kita berebut, yang kita pergi bunuh, lempak orang dalam sungai padang terap. Lepas tu ada pula seorang perempuan yang kautim dengan dua lelaki ni. Perempuan ni pula pergi tekan duit kawan di dalam bank. Habis keluar duit, mereka rompak, mereka bunuh, mereka bakar kereta. Hui tuan-tuan, kalau kita jadi ahli keluarga, pedih hati tak ada ayat. Tetapi begitulah Nabi kata, ajibatu lil mu'min. Ajaib orang berimannya. Gitulah, bukan senang. Itu kata mati. Nak sebut itulah dunia yang direbut-rebut tu. Sampai sanggup bunuh orang. Sampai tak tahu nak buat apa, nak sedang, nak kaya, nak duit banyak, sanggup buat sampai ditunggang oleh syaitan, lupa tentang hukuman yang bakal kena kalau sabit kesalahan. Dan mereka seolah-olah merasakan inilah segala-galanya kesenangan dunia. Walhal dunia hanyalah titisan air yang melekat di jari. Lautan yang luas itulah negeri akhir. Ya Allah, ya Tuhan, kita mesti faham dunia tak lama mana punah, hancur. Kita nak selamat di negeri akhir. Kita kena fokus negeri akhir. Puak-puak Samud, mereka tenggelam di dalam kemewahan mereka, sehingga Nabi Saleh beringat, apa kamu ingat? Atutrakuna fima hahuna aminin. Kamu dibiarkan bersenang-senang, kamu lupa bahawa kematian menjenguk kamu. Itu tafsir sebut mereka tak ingat nak mati. Mereka mewah sungguh. Dan Allah sebut sedikit ayat seterusnya. Fi jannati wa uyun wa zuru'in wa nakhlin tal'uha hadim. Mereka ada apa? Mereka mempunyai taman-taman yang indah permai. Mereka ada taman-taman yang cantik di padang pasir itu. Dan uyun. Uyun ialah mata air. Mata air. Kalau a'yun, itu mata. Itu je beza dia. A'yunin nas. Mata-mata manusia. Uyun, mata air. Di situ saja beza dia. Baik. Ainun, mata. Nak sebut, boleh bayang tak? Di tengah padang pasir, mereka mempunyai taman-taman yang hebat. Dengan sprinklernya, dengan piping sistemnya yang cukup hebat. Dan satu lagi Allah sebut, dan kebun-kebun, wa zuru'in wa nakhlin, kebun-kebun kurma, tal'uha hadim. Apa makna tal'uha hadim? Kebun kurma tu, pokok kurma tu, dia punya dahan tu jatuh ke bawah, punyalah lebat buah. Kita duk biasa kan tengok pokok kurma di Madinah.
Depan Masjid Quba tu ada pokok kurma. Tempat bas parking tu, berlambak pokok kurma. Kita tengok dahan dia biasa. Puak samud, dahan dia tu jatuh ke bawah hampir menyembah tanah. Boleh bayang? Kira sambil berjalan, petik buah kurma tu makan, tak payah gaduh nak pergi panjat. Punya subur, punya hebat, punya mewah kehidupan mereka. Apatah lagi dengan skill, dengan kepakaran, dengan kemewahan yang mereka ada. Itulah ayat seterusnya. Wa tanhituna minal jibali buyutan farihin. Apa dia makna dalam tafsir ini? Dan kamu memahat sebahagian dari gunung ganang sebagai tempat tinggal dengan bijak dan bersungguh-sungguh dan gembira riang. Tuan-tuan muslimat, bangsa yang paling hebat dalam mereka boleh tanhitu ataupun carving, apa dia makna, menoreh ataupun mengukir gunung-gunung batu. Watanhituna minal jibali, gunung batu tu mereka toreh, carving, mereka tebuk, jadikan buyutan, rumah-rumah tempat tinggal. Tu yang bila tuan-tuan pergi ke Al-Hijr, tuan-tuan boleh tengok gunung tu ditebuk. Atau kalau tuan-tuan pergi ke selatan Jordan, kalau anak-anak mengaji Jordan, suruh dia pergi melawat Petra. Pergi melawat Petra. Di sana kita boleh tengok apa yang kita sebut sebagai Nebata Petra. Satu kawasan gunung yang diisytihar oleh UNESCO sebagai 7 Wonders of the World. 7 yang ajaib dalam dunia. Tuan tengok dia ukir gunung batu tu. Mereka tu puak Nebatian. Sebab tu dia panggil Nebata Petra. Petra tu nama tempat. Nebata tu Nebatian. Berkata Afzalur Rahman dalam Encyclopedia of Sirah, Nebatian atau puak-puak Nebatian ini adalah suku Sakat Samud. Suku Sakat Samud, 2 pupu, 3 pupu mereka. Mereka ada kemahiran tu. Dia tebuk tu bukit tu tak terfikir kita. Dia punya measurement, ukuran dia, kalau tuan-tuan berdiri depan tu, daripada atas sampai bawah, semua sama. 1 inci pun tak lari. Masuk dalam tu, dia tebuk gunung tu, kita boleh masuk. Bayarlah, ada duit dia. Ada biasalah charge macam-macam lah. Pak Arab biasalah begitu. Masuk, kita boleh tengok ada satu dewan. Dia panggil tempat macam simpan khazanah, macam Kementerian Keuangan lah begitu. Jalan lagi, tengok ada dining hall, dewan makan. Pandang belah kanan, smoking room, tempat isap rokok. Tu tak ada, aku tambah. Tak ada. Maknanya nak sebut dahsyat tak dahsyat. Batu kerah. Kita duk terfikir ni, baik Samud, baik Nebatian, mereka ni guna alat apa ni? Chisel ke apalah yang mereka guna. Tinggi mana pula keren jenis apa mereka guna ni? Tu daripada atas nak ukir. Mengaji mana mereka ni? Skill work mereka memang A, tuan-tuan. Tidak tak masuk 7 Wonders of the World. Bukit ditoreh, Allahu Akbar, untuk dijadikan rumah-rumah tempat tinggal.
Bayang berapa lama masa mereka ambil. Bayang tubuh mereka bersama. Subhanallah, tak terfikir. Tapi Allah cerita kepakaran mereka. Wa tanhituna minal jibali, minal jibal, gunung ganang ditebuk untuk jadi buyutan. Farihin, farihin ditafsirkan dengan dua makna. Asal makna farihin ialah gembira, seronok. Maka mufassirin tafsir dua. Pertama, memang seronok sungguh, merasakan benda ni menggembirakan mereka. Mereka ada tempat tinggal walaupun batu. Yang kedua kata tafsir, farihin itu, gembira itu, seronok itu, maksudnya mereka berbangga bahawa mereka bangsa yang hebat. Belagak. Begitulah. Belagak. Sedangkan tamadun adalah benda biasa yang datang dan pergi. Allahu Akbar. Maka atas itulah mereka mula menyeleweng. Nanti bulan depan kita sebut berhala-berhala mereka. Dan bagaimana nanti kita lihat nasihat Nabi Saleh alaihi salam, dan nanti kita lihat seekor unta. Allahu Akbar. Yang ditafsirkan dengan panjang lebar oleh Ibnu Katsir di dalam kitabnya Qisasul Anbiya, kisah nabi-nabi, juga para ulama dalam kitab-kitab tafsir ketika membahaskan kehancuran Samud. Nanti saya bawa beberapa ayat daripada suratul A'raf bulan depan insya-Allah, dan saya bawa juga daripada surah Al-Qamar. Banyak surah cerita tentang Samud dan kehancurannya insya-Allah. So kesimpulan pada malam ini kita memulakan kisah Nabi Saleh. Dan Nabi Saleh adalah salah seorang Rasul berbangsa Arab. Dia tak banyak. Nabi Muhammad SAW, Nabi Saleh, ada riwayat kata Nabi Hud pun bangsa Arab. Dia tak ramai. Yang banyak Bani Israel. Baik, insya-Allah bulan depan kita akan mula lihat episod yang kedua, iaitu penentangan kaum mereka. Dan kalau ada masa saya habiskan, dengan kehancuran mereka, dan kita akan tengok dalam surah-surah apakah kehancuran mereka. Na'udzubillah, semuanya wadrib lahu, daraba, menjadi satu pukulan yang memberi kesan kepada jiwa kita insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wallahu ta'ala a'lam.